السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'na bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin biqira'atih. Jadi kita sampai kepada hadis yang ke-26 daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه الصدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. Dan insyaAllah kita akan sama-sama menterjemahkan hadis dan membaca syarahnya, iaitu kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Jardani radhiyallahu anhu. Jadi ungkapannya pertama, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama, setiap sendi-sendi, minan nas, daripada setiap orang, daripada manusia, alaihi sadaqatun, dituntut ke atas setiap sendi-sendi tulang tadi, sadaqatun, sedekah, sebagai tanda mensyukurinya. Dan sesungguhnya diriwayatkan bahawa setiap manusia tadi mempunyai lebih kurang 360 sendi, maknanya tulang sebanyak 360 yang bersambung-sambung. Maka dituntut daripada setiap manusia pada setiap hari sebanyak 360 sedekah. Yang dimaksudkan dengan sedekah tadi adalah satu amalan kebaikan, dengan bilangan tulang-tulang tersebut sebagai tanda mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai memohon agar Allah Ta'ala menjauhkan bala daripada tulang yang menjadi rangka kepada tubuh badan manusia. Dan sesungguhnya dalam hadis menyatakan bahawa sedekah di tempat yang sepatutnya, melakukan amal ma'ruf, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, menyambung hubungan silaturahim, akan menukarkan kecelakaan sa'adatan kepada kebahagiaan, wa tazidu fil umur, akan menambah kepada umur manusia, wa taqi masari' as-su', dan memelihara daripada tempat-tempat yang jahat, daripada kejahatan, musibah, bala bencana, sama ada pada agamanya ataupun pada permasalahan keduniaan. Jadi daripada ayat yang pertama difahami bahawa hendaklah seseorang tadi mensedekahkan hartanya ataupun melakukan sesuatu kebaikan untuk menjauhkan dirinya daripada musibah. Jadi dalam syarah dia membawa satu hikayat daripada kisah Nabi Saleh alaihi wassalam. Maksudnya di zamannya ada seorang manusia yang selalu menyakiti Nabi Saleh alaihi wassalam. Maka pengikutnya berkata, wahai Nabi Allah, doalah agar Allah membinasakan orang tersebut. Maka Nabi Saleh berkata, dah boleh. Okay, kamu semua dah boleh pergi. Allah Ta'ala akan menghukumnya. Maka orang yang selalu menyakiti Nabi Saleh tadi, satu ketika dia keluar mencari kayu api, dan apabila dia keluar bersama-samanya ada 2 keping roti, maka dia makan satu keping dan satu keping lagi dan disedekahkan kepada manusia. Kemudian dia keluar mencari kayu api, dan apabila dia balik dalam keadaan yang selamat, tidak ditimpa dengan apa-apa musibah, maka Nabi Saleh SAW memanggilnya dan bertanya kepadanya, apakah kebaikan yang kamu buat pada hari ini? Maka dia kata, hari ini aku keluar bersama-sama aku ada 2 keping roti,
dan aku bersedekah dengan salah satunya dan aku makan satu yang lain. Maka Nabi SAW berkata, bukakan ikatan kayu api yang kamu kumpul tadi. Maka dibuka, maka dilihat satu benda yang berwarna hitam, iaitu satu ular yang amat besar seperti kayu yang berada di dalam kayu api yang dihimpun. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kamu daripada ular ini kerana kamu tadi bersedekah. Dan kisah yang seumpamanya diriwayatkan di zaman Nabi Isa AS. Ada satu orang manusia yang kerjanya menyuci kain. Tetapi apabila dia menyuci kain tadi, dia akan merosakkan kain orang. Maka mereka meminta Nabi Isa AS agar berdoa atas orang tersebut agar dibinasakan. Maka orang yang pencuci kain itu, pada ketika tenggelam matahari, dia balik seperti biasa. Maksudnya dia membawa bundut kain di atas kepalanya. Lalu mereka berasa hairan kenapa dia tadi tidak binasa. Lalu mereka memberitahu kepada Nabi Isa AS. Lalu Nabi Isa memanggilnya dan suruh dia bawa bundut kain yang ada di atas kepalanya. Kerana apabila datang orang tadi dengan bundut kainnya, maka Nabi Isa berkata kepadanya, bukakan bundut kain tersebut. Apabila dia buka, dia dapati satu ular yang amat besar yang mulutnya telah terikat dengan besi. Maka Nabi Isa AS bertanya kepadanya, apakah kebaikan yang kamu buat pada hari ini? Dia kata, aku tidak melakukan apa-apa kebaikan, melainkan satu orang lelaki datang kepadaku daripada tempat ibadatnya, mengadu kepadaku dia tadi kelaparan. Lalu aku memberikan kepadanya sekeping roti yang aku miliki. Maka Nabi Isa AS berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepada kamu ular ini untuk membinasakan kamu. Tapi apabila kamu bersedekah, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat mengikat mulut ular tersebut dengan besi. Maka itulah beberapa panduan kepada kita untuk menjauhkan diri kita daripada musibah yang menjadi penghalang daripada manusia tadi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan gangguan dalam perjalanannya. Kemudian perkara kedua yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ta'adilu baina thnaini sadaqah. Apabila kamu mendamaikan antara dua orang, perkara tersebut juga ialah satu sedekah, satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penulis syarah berkata, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis menyatakan bahawa sesungguhnya membaikkan hubungan antara dua manusia yang sedang bertelingkah ialah antara ibadat yang paling agung sekali. Maksud kita maklum bahawa tugas syaitan ialah yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Kerja syaitan ialah melaga-lagakan manusia. Dan ada juga dari kalangan manusia yang bekerja sama seperti syaitan, iaitu melaga-lagakan antara manusia agar berpecah belah. Jadi salah satu ibadat yang paling agung di dalam agama Islam ialah membaiki hubungan yang rosak di antara manusia. Daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, afdalun nas indallahi yaumil qiyamah al-muslihuna bainan nas. Manusia yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ialah orang yang mendamaikan di antara manusia. Dan dikatakan bahawa sesungguhnya Jibril alaihi wassalam tamanna an yakuna fil ard. Dia bercita-cita untuk hidup di bumi, untuk melakukan dua perkara. Pertama ialah yasqil ma', memberi manusia minum air. Wa yuslihu bainal muslimin, dan mendamaikan antara orang Islam. Kemudian penulis membawa satu kisah yang panjang. Maksudnya diriwayatkan dari kalangan Bani Israel. Satu masa dahulu ada seorang lelaki yang soleh, dan dia juga mempunyai isteri yang amat soleh. Isteri yang tadi kerja ialah menenun kain. Maka dia suami itu akan mengambil kain tersebut dan menjualnya setiap hari dengan harga 1 dirham. Jadi apabila dia dah mendapat 1 dirham, setengah daripada dirham, 1 dirham itu lebih kurang 10 ringgit pada hari ini. Jadi 1 dirham itu, separuh ni dia akan membelikan makanan untuk dia dan isterinya makan, dan separuh dirham lagi dia akan belikan benang ataupun kapas balik semula untuk isterinya menenun kain untuk keesokan harinya. Maka satu ketika apabila dia sedang berjalan tadi, sedang membawa 1 dirham tadi, dia melihat 2 orang sedang bergaduh di pasar dan saling memaki hamun.
Maka dia bertanya, apakah masalah kamu berdua? Maka salah seorang berkata, orang ni berhutang dengan aku 1 dirham dan dia tidak ingin memberikan kepadaku. Maka dia kata, dah, jangan bergaduh. Lalu dia mengambil 1 dirham tadi yang sepatutnya dia tadi beli makanan dan kapas kepada isterinya, lalu diberikan kepada orang yang menuntut hak tadi. Kemudian dia pun kembali kepada isterinya. Maka isteri pun bertanya, mengapakah kamu tidak membawa makanan dan kapas? Maka suami tadi menceritakan apa yang telah berlaku. Maka isteri tadi mendoakan kepada suaminya dengan keberkatan dan memuji perbuatan suaminya. Kemudian isterinya mengutip kapas-kapas saki-saki yang masih tertinggal, yang berterbangan tadi, yang berselerak dalam rumahnya, yang kotor, yang dah berwarna lebih kurang coklat hitam tadi. Lalu dia tadi menenun balik semula. Kemudian suami itu mengambil dan pergi semula ke pasar. Tetapi tiada seorang pun yang ingin membeli daripadanya. Maka dia tadi berjalan di sisi orang yang sedang menjual ikan. Tiba-tiba ada satu ikan yang sudah hampir rosak, yang tak ada seorang pun nak beli. Maka dia pun bertanya, maksudnya orang yang jual ikan tadi bertanya, mengapakah aku lihat kamu tersangat sedih? Maka orang yang ingin menjualkan tenunan tadi, dia ceritakan kisah yang telah berlaku. Maka penjual ikan tadi berkata, aku jual ikan ni yang dah tak berapa elok ni, kamu bagi kepadaku tenunan yang isteri kamu buat tadi. Lalu suami tadi pun balik kepada isterinya, dan isterinya tadi mengambil ikan tersebut dan membelah perut ikan tadi. Maka tiba-tiba dalam perutnya keluar satu mutiara yang masih duduk di dalam sarung ni lagi. Lalu apabila mutiara tadi, suaminya ambil mutiara tadi dan bawa kepada seorang lelaki. Lalu lelaki tadi menilai mutiara tersebut bernilai 40,000 dirham. 40,000 dirham tu, kalau 1 dirham ialah lebih kurang 10 ringgit. Maknanya lebih kurang 400,000 harga satu mutiara tadi. Kemudian orang yang menilai kata dia kata, kamu ni orang miskin. Dia kata, macam mana kamu boleh dapat mutiara ni? Maka dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepadaku. Jadi orang yang menilai kata dia kata amat sedih. Dia sedih dengan keadaan tersebut. Lalu dia kata, kamu pergi kepada sahabatku, dia akan boleh menilaikan kamu dengan lebih baik. Dan dia pergi kepada sahabatnya menilaikan mutiara tadi sebanyak 80,000 dirham. Kemudian dia kata, kamu dapat daripada mana ni? Padahal kamu tadi orang miskin. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepadaku. Kemudian orang tadi pun berasa amat belas kasihan kepada fakir miskin tadi, dan dia hantar kepada seorang lagi sahabatnya lain. Lalu apabila sampai kepada sahabatnya membeli mutiara tersebut dengan 120,000 dirham, maknanya 1.2 juta. Kemudian dia balik dengan duit sebanyak itu kepada isterinya. Maka tiba-tiba rumahnya diketuk pintu. Datang satu orang meminta sedekah. Maka suami isteri tadi berkata, sesungguhnya harta kita amat banyak. Maka kita berikanlah separuh daripada harta kita kepada orang tadi. Maksudnya jadi dia ambil lebih kurang 60,000 dirham tadi. Maknanya lebih kurang 600,000 tadi. Dan diberikan kepada orang yang meminta sedekah tersebut. Jadi orang yang meminta sedekah tadi pun pulang. Kemudian tiba-tiba orang yang meminta sedekah tadi datang balik semula dan membawa seluruh harta tadi. Kemudian dia berkata, lastu sa'ilan, sesungguhnya aku bukanlah peminta sedekah. Wa innama ana malakun min malaikatis sama'is sabi'ah. Sesungguhnya aku ialah seorang malaikat daripada malaikat langit yang 7. Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan daku kepada kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wahai manusia, maksud kepada suami isteri tadi, kamu sentiasa mensyukuriku. Sama ada ketika kamu susah, masa dia susah tadi pun dia tetap mensedekahkan 1 dirham untuk meleraikan pergaduhan tadi. Warrakha, dan kamu kekal mensyukuriku walaupun kamu telah dikurniakan dengan harta yang banyak. Lalu aku memberikan kepada kamu harta, wang yang amat banyak tadi sebagai ganjaran kerana kamu tadi mendamaikan antara 2 orang manusia yang bertelingkah yang kamu lihat di pasar tadi. Dan sesungguhnya kamu kedua akan diberikan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Jadi itulah fadilat seseorang apabila dia tadi berusaha mendamaikan antara 2 saudaranya yang sedang bertelingkah. Kemudian ungkapan ketiga dinyatakan oleh Rasulullah SAW, wa tu'inur rajula
fatahmiluhu 'alaiha atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Maksud apabila kita menolong seseorang lelaki fi dabatihi pada tunggangannya, lalu kamu mengangkat orang tersebut untuk menaiki tunggangannya, atau kamu mengangkat barang-barangnya ke kenderaannya, itu juga dihukumkan sebagai sedekah. Dan kita maklum pada hari ini, kenapa bila manusia musafir, kan akan berlaku masalah di perjalanan, masa tayak pancit, kan, ataupun kereta rosak, memerlukan kepada bantuan, maka kita tadi bersegeralah untuk membantu manusia. Kemudian ungkapan yang keempat, baginda SAW bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Sebenarnya ungkapan-ungkapan yang baik juga dihukumkan sebagai sedekah. Seperti perkataan kamu kepada saudara kamu, kaifa asbahta, apa khabar kamu di pagi ini? Kaifa amsaita, bagaimanakah kamu, keadaan kamu di malam ini? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kamu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kamu. Dan kita mengucapkan, mendoakan apabila tadi bersin dan seumpamanya. Dan sesungguhnya telah datang dalam hadis, sebaik-baik sedekah ialah sedekah dengan lidah. Maka ditanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah sedekah dengan lidah? Maka Rasulullah bersabda, kamu memberi syafaat, membantu agar diselamatkan orang yang ditangkap, ditawan, atau kamu tadi mengelakkan darah daripada tumpahkan, atau kamu membawa amalan yang baik kepada saudara kamu, dan kamu menyelamatkannya daripada kesusahan. Dan setengah ulama berkata yang dimaksudkan dengan kalimat thayyibat tadi ialah al-baqiyatus salihat. Maknanya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan ungkapan yang kelima, Rasulullah bersabda, setiap langkah yang kamu melangkah dengannya kepada semayang juga dihukumkan sebagai sedekah. Bermaksud setiap kamu memindahkan tapak kaki untuk berjalan kepada semayang, untuk menghadiri tempat-tempat solat jemaah dihukumkan sebagai sedekah. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu mengambil wuduk dan mengelokkan wuduknya, kemudian keluar, pergi ke masjid, tempat dilaksanakan solat jemaah, tidak keluar melainkan semata-mata kerana solat, maka sentiasalah kaki kirinya akan memadam daripada ini kejahatan, dan akan ditulis apabila kaki kanan ini melangkah satu kebaikan sehingga dia tadi masuk ke dalam masjid. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, jikalau manusia mengetahui kurniaan yang Allah Ta'ala berikan pada solat isyak dan subuh, apabila mereka berjalan di dalam gelap tadi untuk menghadiri jemaah, la atauhuma walau habwan, jadi mereka akan datang menghadirinya walaupun terpaksa merangkak di atas kakinya, di atas lututnya. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, apabila seorang lelaki menyucikan dirinya, kemudian pergi ke masjid untuk menunaikan solat, menunggu solat, nescaya dua malaikat tidak akan menulis sebagai setiap langkah yang dia pergi ke masjid tadi dengan 10 kebaikan. Dan dalam kitab ni Syekh berkata, sesungguhnya berjalan ke masjid untuk tujuan i'tikaf juga dikurniakan dengan pahala yang sama. Ataupun pergi ke masjid dengan tujuan untuk tawaf juga diberikan ganjaran yang sama. Ataupun mengajar ilmu agama, ataupun mendengar kuliah majlis ilmu dan seumpamanya, ataupun menziarahi orang sakit, dan begitu juga semua perjalanan yang kita buat dengan tujuan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pada ungkapan yang keenam, Rasulullah SAW bersabda, kamu membuang perkara-perkara yang tidak elok ataupun perkara yang berbahaya daripada jalan raya ataupun tempat laluan manusia juga dihukumkan sebagai sedekah. Sesungguhnya diriwayatkan seorang lelaki melihat ada duri pada kayu di tengah jalan, lalu dia menjauhkan duri tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatannya dan mengampunkannya. Dan daripada Abi Bazrah radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Nabi Allah, ajarkan kepadaku satu amalan agar aku tadi dapat mengambil manfaat dengannya. Maka Nabi SAW bersabda, buanglah segala perkara-perkara yang tidak baik daripada tempat laluan orang Islam. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya, maksud dalam syarah nyatakan, sebagaimana kita dituntut untuk membuang perkara-perkara yang berbahaya daripada tempat laluan manusia, kita juga dituntut untuk tidak mencampakkan perkara-perkara yang mengotorkan tempat tersebut. Dan perkara maksudnya tidak mengotorkan jalan raya ataupun tempat ataupun halaman jiran ataupun rumah jiran dan seumpamanya juga termasuk di dalam hadis yang Nabi kata tadi, membuang azab perkara-perkara yang tidak baik daripada
tempat awam. Dan Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Sayyidina Anas, sesungguhnya seorang lelaki melihat seseorang di dalam tidur berkata kepadanya, berikanlah berita gembira kepada A'ith ibn Amr al-Muzani dengan syurga. Maksudnya A'ith ibn Amr al-Muzani ni, dia ialah salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW. Dan dia tadi menetap di Basrah. Jadi apabila suara tu berkata kepada dia, jadi dia tak buat, maksudnya dia tak pergi berjumpa dengan A'ith ibn Amr, dan dia tidak menyampaikan berita tersebut. Jadi suara tu datang kali kedua, kali ketiga dan kali keempat. Akhir sekali kali keempat dia tanya kepada suara tersebut, lima zalika, kenapa aku nak kena berikan berita gembira kepada dia dengan syurga? Maka suara tadi berkata, innahu la yulqi azahu fi tariqil muslimin. Kerana sesungguhnya A'ith bin Amr tadi tidak pernah mencampakkan benda-benda yang tidak disukai oleh manusia di tempat-tempat awam. Dan sesungguhnya A'ith radhiyallahu anhu ialah salah seorang yang berbaiat dengan Rasulullah. Dan dia tidak pernah mengeluarkan daripada rumahnya apa saja benda untuk mengotorkan jalan raya. Dan dia tak, walaupun benda tadi ialah air semata-mata, sama ada air hujan ataupun daripada air yang lain. Dan apabila mati kucing peliharaannya, dia akan menanamnya di dalam kawasan halaman rumahnya sendiri. Jadi dia akan mengeluarkannya kerana dia takut akan menyakiti manusia. Dari kesimpulannya, penulis berkata sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang amat agung dan salah satu kaedah yang penting dalam agama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih kedua-duanya. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, maksudnya diulang ayat yang sama, dan di akhir sekali dalam riwayat Muslim tadi, wa yujzi'u an dzalika raka'atani. Maksud Rasulullah berkata, sekiranya kamu tak mampu untuk bertasbih, kamu tak mampu untuk bersedekah, amal ma'ruf dan seumpamanya, kamu buatlah sembahyang 2 rakaat yang kamu solat, kamu sempurnakannya pada waktu duha. Jadi dalam syarah nyatakan bahawa sesungguhnya semua sedekah-sedekah yang kita bincangkan tadi ataupun amalan yang baik tadi itu dilaksanakan untuk memelihara jasmani dan rohani kita daripada musibah dan daripada kerosakan, dan memadai sekiranya kita tadi dapat menunaikan 2 rakaat daripada solat sunat duha, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pada 2 rakaat duha tadi satu kurniaan yang khusus yang tidak diketahui melainkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam dinyatakan dalam hadis fadilat solat duha, antara ini dia tadi membawa rezeki dan menjauhkan kefakiran. Dan sesungguhnya solat duha tadi menyamai di sisi Allah 1 haji dan 1 umrah yang diterima. Dan sesungguhnya siapa yang membaca pada rakaat pertama pada solat duha tadi dengan surah Al-Fatihah dan ayat kursi sebanyak 10 kali, dan pada rakaat kedua surah Fatihah dan Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka dia pastilah berhak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar sekali. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW, sesungguhnya dalam syurga tadi ada satu pintu yang dinamakan Ad-Duha. Apabila hari kiamat diseru, di manakah manusia yang berkekalan melaksanakan solat duha, inilah pintu kamu, maka masuklah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penulis berkata, hendaklah kita tadi mengamalkan secara berterusan solat duha tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikata minimum rakaatnya ialah 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya dalam mazhab Syafi'i ialah 8 rakaat, dan waktunya daripada terbit matahari sekadar lembing tadi sehinggalah mata tadi tergelincir. Dan sebagai penutupnya, penulis berkata, telah datang dalam hadis, sesungguhnya siapa yang berkata ketika waktu pagi, ya Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukur. Dan kalau kita baca ayat tu di waktu pagi, faqad adda syukra dzalikal yaum, maka sesungguhnya dia tadi telah melaksanakan tuntutan bersyukur pada hari tersebut. Dan siapa yang berkata dengan ayat tadi pada ketika masuk waktu petang, maka sesungguhnya dia telah menunaikan tuntutan bersyukur pada malamnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita. Dan yang penting sekali ialah kita tadi mengamalkan. Maksudnya hadis yang sekarang kita tengah bincang ni, Rasulullah SAW menceritakan tentang hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Adapun hadis yang sebelum ni dituntut agar kita tadi berzikir untuk menguatkan hablum minallah Subhanahu Wa Taala.
Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Moga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalnya. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم احفظ شيخنا مرشدنا وقرة أعين وسجل صباح الدين ونسوه صحة وعافية وسلامة وعافية الدائمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.